Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Manisa dan juga Dr. Farhah. Saya Muhammad Zuhair bin Nur Azmi dan juga pasangan saya ialah Muhammad Sufi Mustaqim bin Osman. Kami telah menjalankan temu bual bersama Orang Kurang Upaya pada 22 Januari 2022. Next. Baiklah, sebelum saya meneruskan pembentangan, saya akan menceritakan sedikit latar belakang mengenai orang yang telah kami temu bual. Orang yang telah kami temu bual bernama Encik Nur Azmi bin Cik Lah. Beliau berumur 58 tahun dan beliau telah dilahirkan pada 22 Mac 1964 di Kampung Air Kuning Selatan, Gemas Negeri Sembilan. Sekarang beliau telah menetap di Felda Bukit Rokan, Gemencih Negeri Sembilan. Beliau berada dalam kategori kurang upaya jenis penglihatan iaitu buta sebelah mata. Beliau mengalami kecacatan ini sejak tahun 2015 dan sekarang beliau bekerja sebagai seorang guru kaunseling di SMK Felda Bukit Rokan. Next. Baiklah. Saya akan menceritakan sedikit mengenai OKU penglihatan. Kurang upaya penglihatan merupakan seorang individu yang tidak dapat melihat atau mengalami penglihatan yang terhad di sebelah atau kedua-dua belah mata walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan seperti cermin mata atau kanta sentuh. Terdapat dua tahap bagi OKU ini, iaitu yang pertama ialah tahap yang terhad, iaitu penglihatan lebih teruk dari 6/18 tetapi sama dengan atau lebih baik daripada 3/60. Walaupun dengan menggunakan alat bantuan penglihatan atau medan penglihatan kurang dari 20 darjah dari fixation. Tahap yang kedua ialah buta. Penglihatan kurang daripada 3/60 atau medan penglihatan kurang dari 10 darjah dari fixation. Next. Terdapat beberapa punca-punca yang berlakunya masalah penglihatan ni. Yang pertama ialah presbyopia, di mana presbyopia ni merupakan satu keadaan yang disebabkan oleh proses penuaan semula jadi. Ianya terjadi apabila daya tumpu kepada objek dekat berkurangan. Punca yang kedua ialah katarak. Katarak yang terjadi apabila kanta di dalam mata menjadi kelabu dan ianya menghalang cahaya untuk difokuskan ke atas retina. Tanda-tanda katarak ialah penglihatan menjadi kabur. Pesakit juga akan menghadapi masalah memandu ketika waktu malam sebab akibat daripada cahaya silau daripada kenderaan lain. Punca yang terakhir ialah glaukoma. Glaukoma ni terjadi apabila tekanan di dalam berbola mata meningkat. Pesakit akan mendapati pandangan sisi mengurang. Pesakit juga akan mengalami sakit mata yang teruk, mata merah, loya dan sakit kepala sekiranya mengalami glaukoma sudut tertutup. Okay, next. Terdapat 4 soalan yang telah kami tanyakan kepada Cikgu Nur Azmi. Okay, soalan yang pertama ialah, siapakah yang menjadi tulang belakang yang membantu dalam kehidupan seharian? Okay, menurut beliau, terdapat tiga golongan utama yang menjadi tulang belakang dalam kehidupan beliau, iaitu yang pertama anak-anak, yang kedua adik-beradik dan juga rakan sekerja. Beliau mengatakan anak-anak menjadi tulang belakang kerana anak-anak sentiasa ada untuk beliau untuk menghantar ke hospital ataupun ke mana-mana tempat sahaja untuk temu janji bersama doktor ataupun atas urusan yang lain atau urusan di luar kerja lah. Okay, rakan sekerja pula membantu dalam urusan ketika di sekolah seperti membawa ke tempat mesyuarat di tempat lain selain daripada sekolah, membantu dalam menguruskan urusan-urusan kerja-kerja seperti menaip dan sebagainya ketika di sekolah. Adik-beradik pula selalu memberikan nasihat dan dorongan supaya beliau terus kuat dalam menjalani kehidupan yang beliau jalani sekarang. Okay, yang terakhir ialah orang-orang kampung juga sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan jika beliau perlukan apa-apa saja bantuan. Okay, baiklah. Next.
Okay, soalan yang kedua yang kami tanyakan ialah, pernahkah mendapat pandangan yang negatif atau kurang elok dari masyarakat sekeliling? Beliau, menurut temu bual kami dengan beliau, beliau menyatakan bahawa jarang-jarang, mungkin kerana pada pandangan beliau lah, mungkin kerana beliau merupakan seorang guru di Felda Bukit Rokan, tapi ada juga, beliau mengatakan ada juga pernah mendapat pandangan negatif semasa ada bekas pelajar yang menegur beliau, tetapi beliau tidak membalas sapaan tersebut kerana masalah penglihatan yang beliau hadapi. Mungkin dari situlah ada bekas-bekas pelajar beliau yang memandang negatif terhadap beliau kerana mungkin mereka tidak tahu apa yang Cikgu Azmi ni sebenarnya hadapi. Okay. Tapi jika di kawasan kampung, beliau memang tidak pernah dipandang serong ataupun dipandang negatif kerana semua penduduk kampung menghormati beliau. Namun tetapi, jika berada di luar seperti pasaraya, sekali-sekala ada juga beliau dipandang serong akibat daripada masalah penglihatan yang beliau hadapi. Okay, baiklah, next. Okay, untuk soalan yang ketiga dan keempat, saya serahkan kepada pasangan saya iaitu Sufi Mustaqim. Terima kasih. Okey, saya akan sambung untuk soalan yang ketiga. Okey, antara soalan yang ketiga yang kami bagi adalah, pernahkah timbul perasaan putus asa dalam diri ataupun rasa cemburu dengan kehidupan orang normal? Okey, beliau berkata yang tidak pernah sama sekali beliau rasa cemburu sebab setiap yang berlaku ialah ujian daripada Allah. Tidak pernah cemburu kerana beliau punya tulang belakang yang sentiasa membantu dalam menguruskan kehidupan seharian, seperti yang kawan saya bentangkan tadi, anak-anak, adik-beradik dan rakan-rakan. Okay, beliau sentiasa gembira dengan kehidupan yang dijalani kerana masih mampu untuk menyara keluarga dengan kemampuan yang ada. Okay, terusnya soalan terakhir, harapan terhadap masyarakat Malaysia tentang komuniti OKU. Okey, beliau berkata menyantuni komuniti OKU sama rata dengan orang normal dalam bidang pekerjaan. Seterusnya memberi peluang kepada golongan OKU dalam bidang pendidikan. Memberi keutamaan kepada golongan OKU dalam urusan sosial yang lain seperti menaiki kenderaan awam, tempat duduk khas, sama seperti tempat letak kenderaan. Bantuan beasiswa ni yang paling penting lah. Selalunya sebagai kalau untuk student, bantuan beasiswa kepada golongan OKU yang layak masuk ke IPTA ataupun IPTS. Okey, kesimpulan yang kami dapat simpulkan adalah semua pihak perlu bekerjasama dan tidak menganaktirikan golongan OKU. Ni semua pihak ni mengkumi pihak kerajaan ke, sekolah ke. Kalau berkaitan dengan sekolah, macam Cikgu Azmi tu dia sekolah, so pihak sekolah tidak mengabaikanlah, tidak menganaktirikan golongan-golongan OKU tersebut. Okey, golongan OKU juga perlu diberikan peluang yang sama rata seperti orang normal. Ni seperti yang kita selalu nampak lah. Selalunya golongan OKU ni dia peluang dia selalu tak fair lah, sebab dia OKU dia tak dapat benda yang sama macam orang normal dapat. Okey, seterusnya setiap orang punya kelebihan dan kekurangan dalam diri masing-masing. Dan last sekali, hasil daripada perbincangan bersama Cikgu Nur Azmi, kami menyedari bahawa golongan OKU juga boleh melakukan apa-apa kerja yang kerja yang orang normal boleh lakukan. Okey, itu saja dari saya. Okey, Zui. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan dan juga hasil perbincangan kami bersama Cikgu Nur Azmi. Dan di situ kami, setakat itu sajalah. Sekian, terima kasih.